Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Terima kasih pada Datuk Speaker. Saya nak ucapkan terlebih awal ucapan hajjam mabruran wa sa'yan mashkuran pada Datuk Speaker yang juga telah menunaikan haji baru ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab itu, kata Allah, tiada keraguan lagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, menegakkan salah dan sebahagian apa yang kami rezekikan mereka belanjakan. Ayat ini berada di awal surah Al-Baqarah yang turun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Nabi ke Madinah ada satu hijrah untuk membina sebuah negara. Seolah gambarannya ayat itu menjelaskan dasar-dasar bernegara bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Asasnya ialah dominasi orang-orang yang bertakwa bagi sebuah negara. Yang orang-orang bertakwa itu, pertamanya dia beriman dengan perkara ghaib, dia menegakkan salah. Yang ketiganya, dari sudut harta, rezeki yang Allah Ta'ala beri, mereka membelanjakan sebahagiannya. Ini adalah satu dasar berbelanja dalam Islam. Hari ini kita bincang tentang bajet. Bajet ialah perbentangan untuk menjelaskan hasil kerajaan dan juga cara berbelanja kerajaan. Dan dasar berbelanja dalam Islam, seperti yang saya bacakan ayat tadi, ialah berbelanja sebahagian rezeki. Dan saya nampak itulah yang gagal untuk diikuti oleh kerajaan sampai hari ini untuk 19 tahun berturut-turut membentangkan bajet defisit. Di kala mana kerajaan sedang berusaha untuk memperkenalkan maqasid syar'iyah, Indeks Syariah Malaysia, yang bukunya diagihkan pada minggu lepas. Maka sangat wajar untuk kerajaan juga merujuk pada cara Islam untuk kita menguruskan bajet. Yang saya bimbang nanti kita hanya memperkenalkan maqasid syar'iyah yang bermaksud matlamat daripada pelaksanaan hukum syarak. Hanya kita ambil maqasidnya sahaja, matlamatnya kita ambil tetapi kita tinggalkan syariat. Sedangkan maqasid tidak akan tercapai melainkan menerusi pelaksanaan syarak itu sendiri. Allah Ta'ala mengajar dalam banyak ayat. Antara yang berbelanja, allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Sifat orang yang baik ialah bila berbelanja tidak boros dan juga tidak kedekut, tetapi pertengahan antara keduanya. Kesan daripada berbelanja yang tidak betul ini ialah kita menanggung hutang pada hari ini. Walaupun saya mendengar ucapan ramai rakan-rakan daripada sebelah kerajaan menjawab ataupun menegaskan bahawa hutang tidak ada masalah. Yang penting ialah kita berhutang untuk perkara yang baik dan juga kita berhutang yang kita boleh bayar. Persoalan yang saya nak sebut ialah, adakah kita mampu bayar dan kita bayar? Kalau hutang itu kita bayar, tentulah ia makin berkurang, tapi yang berlaku ia makin bertambah. Kita boleh melihat laporan yang dibentangkan dan buku yang diedarkan kepada kita, Penyata Kewangan 2014, menjelaskan bahawa hutang awam merupakan salah satu sumber yang bantu dalam menjana pembangunan negara dalam persekitaran defisit fiskal. Seperti hutang telah menjadi sumber pula kepada negara. Sebabnya kerana defisit fiskal yang berlaku. Dan kita lihat peningkatan hutang daripada tahun 2010, 407 bilion, 2011 456 bilion, 2012 501 bilion, 2013 539 bilion dan 2014 582 bilion dan terakhir 624 bilion. Peningkatan itu berlaku. Kalau kita bayar hutang, sepatutnya ia berlaku penurunan, tetapi kita bayar tidak sama jumlah kita hutang, lebih sedikit, dan kita buat hutang lagi pula. Cuba kita lihat dalam laporan Penyata Kewangan menyatakan bahawa aspek yang sentiasa diberi perhatian
seiring dengan peningkatan jumlah hutang adalah pertambahan kos pinjaman yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Ini dia akui sendiri. Kawalan dan pemantauan terhadap perbelanjaan kerana hutang sentiasa dilaksanakan. Erti usaha itu ada, tetapi adakah ia mencapai matlamat? Cuba kita lihat perbelanjaan yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk membayar hutang ini. Kita lihat sebagai contoh. Carta belanja kerana hutang daripada buku yang saya sebutkan tadi juga. 2010 kita berbelanja kerana hutang saja 15 bilion. 2011 17 bilion. 2012 19 bilion. 2013 20 bilion. 2014 22 bilion. Ini perbelanjaan kerana hutang yang kalau kita dapat kutip cukai GST sampai 30 bilion 30 bilion sekalipun, ini yang kita akan bayar kerana kita buat hutang. Saya bimbang hutang ini menjadi satu dasar kita, dasar bernegara. Berhutang ni dasar. Sedangkan konsep Islam ialah hutang itu sesuatu yang mendatang kerana kita perlukan. Dan kita biarkan kita belenggu dengan hutang. Saya bacakan satu hadis doa yang diajar oleh Nabi SAW. Antaranya ialah a'udzubika min ghalabatid dain. Aku melindung daripada ghalabah, hutang yang menguasai kita, atau hutang keliling pinggang. Kalau kita lihat umpamanya sebagai contoh, pada tahun 2013 kita bayaran hutang, kita buat hutang 65 bilion, kita bayar hanya 42 bilion. 2013 hutang 73 bilion, kita bayar 38 bilion saja. Ini yang berlaku. Sebab itulah saya mengharapkan untuk kerajaan sesuai dengan konsep maqasid syariah ini untuk kita kembali membetulkan perkara yang seumpama ini pada masa akan datang. Pekan pernah menyebut bahawa kerajaan mengharapkan tahun 2020 kita akan bentangkan bajet berimbang. Tetapi dengan cara belanja kerajaan ini, saya masih meragui ia akan berjaya 2020 nanti. Dan isu yang lagi besar yang perlu kita sebut ialah hutang negara yang kita buat, sama ada pinjaman dalam negeri ataupun luar negeri, ia adalah pinjaman sebahagian besarnya berasaskan riba. Sedangkan Allah menyatakan, fa illam tantahu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Sekiranya mereka kamu tidak mau berhenti dari riba, maka istilah perang daripada Allah dan juga Rasulnya. Dan konsep kita ini, menerima konsep riba ini, itu yang berlaku pada YMDB yang berhutang cara riba dan terpaksa membayar bunga hingga 2 bilion. Sampai bila kita mahu letakkan rakyat dan negara kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka saya menyeru atas nama kita hari ini mencadangkan konsep maqasid syar'iyah yang dalam bukunya, dalam muka surat 25, menyebut antara ukuran pematuhan indeks syariah Malaysia ini adalah berkaitan ekonomi antaranya. Dan muka surat 34 menyebut antara ekonominya ialah antara pegangan harta negara, penjaminan ekonomi dan juga percukaian. Ini saya akan sebut kejap lagi. Maka itu harapan saya besar untuk kerajaan segera melihat dasar-dasar ini, dasar yang lebih islami, terutama dalam urusan kewangan melibatkan harta, melibatkan ekonomi. Yang kedua, kerajaan sebenarnya tidak ada masalah pada hasil, untuk mendapatkan hasil. Tapi kerajaan bermasalah untuk berbelanja. Orang yang ada masalah belanja ni, kita berilah duit banyak mana pun, dia akan bocor juga. Itu masalahnya. Seperti mana kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam mil'u wadin zahaban," kalau manusia, seorang anak Adam, ada satu lembah emas, la arada an yakuna lahu misluh, dia tentu nak seumpamanya lagi. Walan yamla afahu illa turab, dan tidak boleh memenuhi mulutnya itu melainkan tanah, arti mati. Bila mana kerajaan berhadapan dengan masalah kewangan, maka dia perkenalah pelbagai konsep percukaian baru. Ya, kita akui negara bergantung 74% hasil 2014 bergantung pada cukai, dan bakinya ialah pada hasil bukan cukai dan lain-lain. Tetapi saya imbas balik, tahun 30-an negara kita, Semenanjung Tanah Melaya khususnya, menyumbang untuk 80% daripada pendapatan United Kingdom. United Kingdom, negara yang sangat besar itu, yang menjadi negara yang menjajah,
menjadikan Semenanjung Tanah Malaysia sebagai sumber utama negara 80%. Artinya besarnya sumber yang ada dalam negara kita ini tak masuk kita dikurniakan oleh Allah minyak kemudian hari. Dan hari ini ketika diperkenalkan cukai GST untuk menambah cukai, ketika itu minyak belum lagi turun harga. Alasan kerajaan untuk memperkenalkan cukai GST ialah untuk bimbang nanti akan turun hasil minyak kerana minyak kita akan habis. Rupanya minyak tidak habis, tetapi Allah turunkan nilai minyak hingga turun daripada $100 setong kepada $50 setong. Saya nak mengajak untuk kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti kami akan buka barakatin minas sama'i wal ard, keberkatan rezeki dari langit dan juga bumi. Minyak yang kejangka akan habis, Tuhan buka minyak di negeri Kelantan. Terakhir kita dapat pula telaga minyak di sempadan Terengganu dan juga negeri Pahang. Artinya Allah Ta'ala boleh buka, syaratnya teryakin bahawa hanya hasil yang halal yang kita mahu. Kerajaan memperkenalkan GST dan banyak orang bercakap buat GST dan kita dah bahas panjang GST pada bulan April. Cuma oleh kerana pekan menyebut ayatnya lebih kurang nasib baiklah ada GST, maka kita boleh tampung kekurangan hasil kerana turunnya harga minyak. Saya menyatakan terbalik. Saya kata sebab kita perkenalkan GST lah maka Allah tarik hasil minyak. Itu pandangan saya. Boleh bahas. Kenapa? Saya menegaskan dalam banyak ucapan saya bahawa GST adalah percukaian yang tidak patuh syariah. Ya, pertamanya Indra kerana Mahkota bangun. Belakang. Indra Mahkota. Oh, Indra Mahkota. Okey, sila. Terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat menjedari tak apa ni untuk nak mengutip cukai seperti GST dan sebagainya. Kalau kita menengok pada sirah iaitu Imam Nawawi, disuruh mengeluarkan fatwa mengutip cukai. Boleh tak Yang Berhormat jelas sikit dalam Dewan Yang Mulia ini, apakah sikap Imam Nawawi apabila disuruh mengutip cukai daripada rakyat? Terima kasih Indra Mahkota. Saya memang tak nak panjang GST ini. Cuma saya nak nyatakan begini. Pertama sekali, GST cukai berdasarkan perbelanjaan. Islam membenarkan percukaian berdasarkan pendapatan, bukannya perbelanjaan. Kerana perbelanjaan tidak boleh membezakan antara yang kaya dan juga miskin yang berbelanja. Tapi jika berdasarkan pendapatan boleh dibezakan mana yang ada lebihan pendapatan dan mana yang tidak. Satu. Yang kedua, hujah rakan-rakan kita di sebelah sana menyatakan, dia kata okeylah kalau kita buat berdasarkan belanja, orang kaya belanja banyak, orang miskin belanja sikit, maka bayar cukai sikit. Isu kita ialah sikit pun tak boleh kutip daripada orang miskin, walaupun 1 sen. Maka kerana itu saya menyatakan bahawa, macam mana tak kena pula? Memang kena. Saya menyatakan bahawa cukai ini tidak patuh syariah, maka saya menggesa untuk kerajaan menghapuskan GST dan itu adalah satu perlakuan yang baik yang boleh dibuat oleh pekan insya-Allah. Dan melibatkan Imam Nawawi tadi, Imam Nawawi menyatakan bahawa dia tidak akan benarkan kerajaan kutip cukai hingga habis semua usaha-usaha kerajaan untuk dapatkan hasil dan semua harta kerajaan sudah habis, barulah dibenarkan kutip cukai. Itu fatwa Imam Nawawi. Baik. Saya nak mencadangkan begini. Oleh kerana kita perlukan percukaian untuk mendapat hasil, saya ingin mencadangkan cukai-cukai baru yang lebih Islami, yang kita boleh ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Antara cukai melibatkan saving, melibatkan simpanan. Ramai korporat-korporat, orang-orang kaya, mereka ada simpanan dan simpanan mereka tidak dicukaikan. Mereka kalau diambil cukai simpanan ini, saya melihat dalam data simpanan deposit bank Malaysia, bank-bank di Malaysia 2014 berjumlah 164 bilion. Kalau dicukaikan dengan kadar ikut kadar Islam 2.5 bilion, kita telah mendapat 4.1 bilion. Kita ada tabungan yang besar melibatkan negara seperti KWSP yang kita bahas sebelum ini, yang ada simpanan hingga menjangkau 600 bilion. Kalau dikenakan cukai 2.5%, cukai negara, cukai simpanan, kita boleh mendapatkan hasil hingga 15 bilion. Dan saya tahu bahawa ramai orang kaya yang menyimpan duit yang banyak yang tak dilaburkan.
Makinlah masa untuk kerajaan mengambil manfaat daripada orang-orang yang kaya untuk dipulangkan pada orang miskin, kerana keadaan Islam dalam bab cukai atau bab zakat, tu'khadz min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang yang kaya dan diagihkan pada orang miskin. Kemudian cukai melibatkan saham. Satu ketika kerajaan pernah perkenalkan cukai ini dan ia bertepatan dengan Islam. Cukai dagang yang didagangkan, yang dijual dalam bentuk jualan segera dan juga jualan jangka masa panjang, ia tak diambil cukai. Sedangkan kalau kita lihat dana dagangan di BSKL saja pada 2014, dagangan yang bernilai 526 bilion, yang kalau dicukaikan ikut kaedah Islam 2.5%, cukainya adalah 13.3 bilion. Itu bab cukai. Jom kita lihat pada hari ini kerajaan bergantung pada cukai korporat. Yang hari ini ramai korporat yang lari dari cukai kerana merasakan cukainya adalah tinggi, 20 hingga 30%. Di zaman Umar Ibn Khattab, di mana Umar melihat ramai yang lari cukai, tak bayar cukai barang masuk yang dengan unsur, yang dikenakan 10% pada ketika itu, muamalah bil misl ikut kaedah Islam. Lalu Umar menurunkan cukai daripada 10 pada 5, menyebabkan berebut orang luar membayar cukai. Kenapa? Kerana mereka sebenarnya hanya bayar pada orang-orang tengah, menerusi lubang-lubang tikus yang hasil masuk poket pegawai kerajaan, tak masuk poket negara. Maka dengan turunnya cukai itu, turunnya kadar cukai, maka berebutlah orang bayar cukai. Islam menetapkan bahawa cukai yang dikenakan kepada para peniaga, korporat dan sebagainya ialah 2.5% daripada duit modal plus dengan keuntungan. Kita hari ini ambil dari keuntungan, menyebabkan ramai orang yang lari cukai menggunakan halah perundangan. Kalau mereka punya modal 1 juta, mereka untung 1 juta, mereka isytiharkan 1.8 juta sebagai perbelanjaan, maka yang dicukaikan hanya 200 ribu sahaja. 30% daripada 200 ribu hanya jumlah yang sikit. Tapi Islam menyatakan cukai yang dikenakan atau zakat dalam Islam dikenakan ialah 2.5% daripada modal dan juga keuntungan. Maka tentulah besar yang akan dikenakan yang akan kita perolehi. Dan bila mana orang-orang kaya merasakan mereka hanya bayar jumlah yang kecil 2.5, maka mereka tak lari cukai dan mereka berlumba-lumba pula untuk membayar pada negara dan rakyat menerusi konsep tabarruat, menerusi konsep CSR. Hari ini kita ada CSR. Ya, Kota Raja. Sikit lagi. CSR, Corporate Social Responsibility. Sekejap kan, saya akan bagi. CSR, hari ini banyak syarikat buat CSR, tapi tidak bersasar. Jika mereka hanya bayar 2.5%, maka nanti CSR mereka boleh ditabungkan secara bersasar, digunakan untuk cover pelbagai kos pembangunan. Di zaman kerajaan Islam dahulu, lebuh raya tidak menggunakan duit kerajaan. Hari ini kita menggunakan duit kerajaan. Kenapa? Kerana tak hasil ataupun pelaksanaan pembangunan melibatkan hospital, jalan raya, lebuh raya dan sekolah-sekolah diambil daripada wang yang disumbangkan oleh para korporat. Ini keadaan Islam. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Kuala Nerus. Kuala Nerus, saya sangat tertarik dengan pembentangan Kuala Nerus mengenai percukaian di dalam Islam ini. Bolehkah saya tahu Kuala Nerus di mana di dalam dunia sekarang, mana-mana negara Islam yang contoh dalam negara Islam yang melaksanakan percukaian mengikut dasar Islam ini? Terima kasih. Ya, boleh habiskan yang hormat ya. Kota Raja. Tak ada. Kalau Malaysia mulakan yang ini, maka Malaysia adalah negara yang pertama mulakannya, insya-Allah. Saya harapnya begitu. Terima kasih pada Kota Raja. Satu lagi saya nak sebut tentang solusi. Kita berhadapan isu kos sara hidup yang meningkat pada hari ini. Saya nak mencadangkan bahawa antara cara untuk kita tangani kos hidup yang makin meningkat ialah cukai yang berkaitan barang-barang keperluan masyarakat seperti kereta itu diturunkan. Pekan menerusi manifesto BN menepati janji membawa harapan. Pernah menjanjikan ketika PRU ke-13 menjanjikan untuk menyemak semula dasar automotif nasional, dikurangkan harga kereta 20% hingga 30% masa 5 tahun. Sekarang telah berlalu 2 tahun. Apa jadi? Menurut kata Dato' Aisyah Ahmad, Presiden Persatuan Automotif Malaysia, mencadangkan duti diturunkan, cukai duti, sebagai cara untuk mengurangkan beban pemilikan kenderaan dan boleh menambah nilai pendapatan masyarakat.
Maka kalau ini dilaksanakan, kesannya besar kerana Nabi mengajar kepada kita antara 4 perkara membahagiakan manusia ialah al-markabus sari', kenderaan yang laju, kenderaan yang boleh bergerak dengan cepat. Ini adalah keperluan rakyat. Dan juga saya nak sebut tentang rumah mampu milik. Ini cara kita. Saya mengalu-alukan tindakan kerajaan untuk mengwar-warkan begitu banyak rumah mampu milik yang akan dibuat, tetapi saya nak pergi lebih jauh lagi. Kita bukan hanya nak bagi rumah mampu milik, tetapi mampu milikkan rumah oleh rakyat. Isu kita hari ini adalah khidmat rakyat tidak ada pendapatan untuk beli rumah. Masalah besar mereka deposit mereka tak cukup. Mereka baru bekerja gaji 2,000. Mereka perlukan untuk beli rumah 200,000, kena bayar 10%, 10,000. Mereka tak cukup duit untuk bayar deposit. Hari ini apa yang diumumkan oleh kerajaan, pelbagai dana untuk rumah memilih ini akan disalurkan menerusi korporat-korporat. Apa namanya, syarikat-syarikat perumahan, bukan direct kepada pembeli. Kalau ditabungkan wang itu dijadikan sebagai deposit untuk permulaan bagi membeli rumah, itu adalah satu yang lebih baik. Itu konsep rumah mampu milik. Ya, yang terakhir, yang saya nak sebut tentang isu kemiskinan. Saya mengharapkan agar walaupun kerajaan menyebut kemiskinan kita makin turun tinggal 0.6%, tapi yang perlu kita ingat ialah ia berdasarkan paras garis kemiskinan yang sudah lapuk. Hanya berasaskan makanan semata-mata, sedangkan ukuran yang betul ialah berdasarkan kepada adakah rakyat mampu beli rumah, adakah rakyat mampu beli kenderaan, adakah rakyat mampu untuk ke universiti. Ini antara poin yang asas. Maka bila kita gunakan PJK ini berarti kita menipu rakyat. Kita masukkan sampah di bawah kapet dan kita akan tersepak kapet itu. Maka kerajaan perlu membetulkan balik PJK ini, perlu betulkan balik cara mengukur kemiskinan, kerana cara ini kita menutup berapakah jumlah sebenar orang miskin yang ada di Malaysia. Oleh kerana masa tidak mencukupi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat lipis.